boleh kongsikan dengan penonton-penonton sekalian, antaranya adalah sejauh manakah PPBM tajuk kita ini? Sejauh manakah PPBM akan konsisten dalam muafakat nasional? Silakan. Saya ni dah 50 tahun Datuk terlibat dalam politik. Walaupun saya tidak berjawatan tinggi, tapi saya secara aktif ya. Di Indonesia dipanggil saya pengamal politik. Wow. Kalau Datuk seorang sarjana Indonesia mungkin faham maksudnya pengamal politik. Faham banget, Pak. Saya bukan sekadar ahli politik, tapi pengamal politik secara langsung sejak saya muda sampai sekarang ini. Tidak pernah ada non-stop. Jadi soalan Datuk Seri terhadap sejauh mana PPBM akan konsisten di dalam muafakat nasional ini adalah satu soalan yang luar daripada lazim. Luar biasa. Biasanya orang tanya konsisten ke PPBM nak masuk muafakat nasional. Ini soalannya sejauh mana PPBM akan konsisten. Dari soalan ini memberikan saya satu jawapan yang mana apa niatnya menyertai muafakat nasional. Sebab muafakat nasional ini dua darinya itu adalah musuh kepada PBM. Sebelum dia berkuasa dulu. Antaranya UMNO dan PAS. Dan kita pun telah mendengar berapa siri YouTube yang dibangkitkan balik ucapan Presiden dan Pengerusi Parti itu hari ini. Yang mana menyebabkan anggota UMNO ini tersinggung. Dan saya punya timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan pun telah membuat kenyataan bahawa akar umum UMNO tidak bersetuju. Mungkin tidak bersetuju itu kena cari solution kenapa mereka tidak bersetuju. Dari itu konsistennya PBM ni dalam muafakat nasional selagi mereka berkuasa. Kalau mereka sudah tidak berkuasa, orang lain menjadi Perdana Menteri, saya rasa beliau PBM ini tidak konsisten. Dari itu kita tak nampak lagi caranya PBM ni nak konsisten. Di mana caranya? Kita tak nampak, belum jelas lagi, masih sama lagi. Agak-agaknya tu bagaimana? Agak-agaknya kalau PBM ni nak konsisten, pertama berdamai dulu dengan parti. Berdamai dengan UMNO, berdamai dengan PAS. Maknanya Presiden PBM sekarang yang juga Perdana Menteri menghadiri perjumpaan dengan kedua buah parti ini dalam keadaan yang berasingan. Maknanya dia berjumpa dengan keseluruhan pemimpin UMNO di PWTC dan berjumpa dengan pemimpin PAS di Negeri Kelantan. Biasanya PAS akan buat perjumpaan di Negeri Kelantan ataupun Sekan Terengganu dan diterangkan segala-galanya supaya pemimpin-pemimpin UMNO memahami kenapa konsepnya. Dan juga PAS. Saya melihat bahawa kalau nak ditubuhkan bagi tujuan Melayu, saya tidak bersetuju. Sebabnya kita sebuah negara membela bangsa. Bangsa di sini ialah bangsa Malaysia. Melayu, Cina, India mesti ada. Tetapi saya difahamkan konon muafakat nasional ini untuk menjadi kubu kepada UMNO, dan ini bahaya kepada negara, kepada Melayu, dan ini bahaya kepada negara. Maknanya seolah-olah akan ada diskriminasi ataupun kasta dalam rakyat Malaysia ni. Jadi dalam satu kelompok parti-parti politik Melayu yang kononnya dominan, dan satu kelompok lagi nanti akan terbentuk parti-parti yang bukan Melayu pula, dan ini akan akhirnya mengancam keharmonian dan perpaduan negara ini. Begitu ya. Kalau kita tengok dari segi, adakah mungkin orang kata sebahagian ahli-ahli parlimen muafakat nasional ni akan berpecah sekiranya tidak mendapat kerusi dalam pilihan raya umum yang ke-15? Bila mereka tidak berkuasa, mereka berpecahlah. Barisan Nasional sebagai satu andaian yang paling baik, contoh yang baik. Bila kita hilang kuasa, gerakan keluar, Parti Sabah Sarawak keluar. Maknanya
Barisan Nasional itu tidak utuh bagi sebagai satu parti yang dizahirkan oleh pemimpin untuk membina satu politik yang matang. Sebaliknya untuk kepentingan individu-individu dalam parti atau parti politik itu. Dari itu, kalau Datuk Seri kata bahawa para menteri ini ataupun ahli parlimen ini kekal, saya rasa tidak ada jaminan. Mereka tak bagi blanket. Tak ada jaminan tu. Tak ada jaminan. Tapi apakah cabaran Muafakat Nasional dalam proses bahagian kerusi ni? Cabaran dia khususnya orang kata pada PPBM, cabaran-cabarannya. Cabarannya sekarang, daripada konsep Barisan Nasional dulu pun kita dah lihat ada satu kesilapan. Kesilapannya, kesemua parti yang komponen ini tidak mempunyai hala tuju yang sama. Dalam ideologi lain-lain. Dalam parti mereka. Mereka tak meletakkan garis asas Barisan Nasional itu. Baik gerakan, baik MCA, baik MIC dan parti-parti lain itu. Dari itu, mereka bila masa boleh berpecah apabila tidak berkuasa. Jadi kalau cabaran Muafakat Nasional ni haluan tak ada. Contoh dia UMNO dengan kemelayuan dia. PBM sekarang Melayu juga tapi dalam bentuk yang agak berlainan. Pas kerana Islam dia. Dari itu pada saya apa yang dibuat, kalau nak buat Muafakat Nasional, ketiga parti berunding untuk mengadakan satu hala tuju. Walaupun partinya berlainan, hala tujuannya sama. Maknanya kena duduk sekali. Yes. Adakah mereka sekarang sudah duduk sekali? Kalau kita tengok dari segi pemimpin-pemimpin telah berbincang peringkat awal bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi adakah itu menjadi satu perancangan awal? Tak, mereka berbincang, tidak berbincang kepada teras. Mereka berbincang di luar konteks solidariti itu, gabungan itu ataupun perikatan itu sendiri. Contohnya ketiga parti, okey, kita bersetuju sekarang. Kita mengambil satu jalan tengah bahawa ketiga parti meletakkan ayat yang sama, UMNO, PAS dan PBM, bahawa parti ini berjuang untuk kepentingan Melayu tetapi menjamin kepentingan bukan Melayu bagi membina satu bangsa Malaysia. Contoh macam itulah. Jadi UMNO pun ada, PAS pun ada, PBM pun ada. Tetapi sekarang tak ada. UMNO dengan Melayu dia, PAS dengan Islamnya, PBM dengan tujuan pribumi mempertahankan. Jadi kita, rakyat akan jadi confused. Sebab apabila kita menyertai parti politik, yang penting sekali ialah garis dia. Saya tak lari pada UMNO kerana saya ambil garis Melayu tu di dalam UMNO. Tapi saya tidak resis. Tapi kalau Datuk tengok, adakah mungkin PPBM ini dalam pilihan raya umum yang ke-15 nantilah, kalau kita tengok mungkin akan memenangi kerusi yang sedikit tapi calon Perdana Menterinya daripada PPBM? Itulah yang jadi sekarang masalah dia. Sebab ini kesilapan yang masih belum diselesaikan. Contoh dia sekarang, kabinet sudah ditubuhkan atas nama Perikatan Nasional. Dan kita ambil basic dia. PBM ada 6 kerusi saja daripada 13 dulu, satu dia kalah, tinggal 12. 6 tinggalkan parti itu yang berada dalam Perikatan Nasional. Sekarang 6 saja. 6 orang ni. Jadi apabila presiden dia yang juga Perdana Menteri dia membina kabinet, menubuhkan kabinet, dia tidak meletakkan UMNO tu yang 36 kerusi itu sebagai Menteri Kanan pertama. Dia meletakkan Datuk Seri Azmin Ali yang kita tak tahu bersatu ke bebas ke menjadi Menteri Kanan. Jadi yang ini kegelisahan orang, maknanya kita tidak ada peranan kita iaitu UMNO itu tak ada di dalam Perikatan Nasional. Tak nampak. Dan kita lihat Menteri Pertahanan ini hanya satu kementerian yang nak menjaga hati dan perasaan dia. Masing-masing nak menjaga hati dan perasaan saja. Jadi bagilah Menteri Pertahanan kerana jadikan dia Menteri Kanan. Kerana nak jaga hati. Nak jaga hati. Tapi macam PAS, dia tak gerti bahasa. Dia tak fikir semua itu. Dia peduli lantak dia sebab dia punya parti bukan memikirkan masa depan. Dia sekarang merasa dia dah menjadi satu kuasa kerajaan. Contoh dia Menteri Agama, dia berjuang untuk Islam, tapi
Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri tak lantik daripada partinya untuk jadi Menteri Agama. Jadi tak adalah keikhlasan. Kalau you nak menunjukkan perpaduan nasional, kerajaan yang berkongsi kuasa, Kementerian Pembangunan Luar Bandar tu kamu bagilah kepada UMNO. Sebab UMNO ni berada di luar bandar, nak menolong orang Melayu. Tapi dia tidak ada keyakinan. Dia letaknya orang yang melompat jadi menteri. Ini satu masalah. Jadi masalah-masalah ni telah dia orang kata di komen, diberi feedback oleh netizen. Kan? Adakah Datuk lihat dari segi penyertaan PPBM ini ke Muafakat Nasional ni adalah satu gimmick politik? Dia bukan gimmick politik. Dia adalah pintu keluar daripada terus ditelan usia. Maksudnya itu tidaklah berapa tahun. Dalam keadaan sekarang ni, dia kena berlindung. Dia dah, macam saya kata selalu, dia dah cari umang-umang yang kat tepi pantai tu. Dia mencari kerang tu yang dia boleh masuk. Remis lah. Jadi parti PBN ni dah jadi umang-umang dan macam peribahasa Melayu, macam baju tak cukup kain. Tahu atas bawah nampak, tutup bawah atas nampak. Jadi ini masalah dia. Jadi terpaksa buat masa ni kita tengok dulu sejauh mana peranan PBM sebagai Perdana Menteri. Dan jikalah pilihan raya akan datang, macam Tan Sri Muhyiddin, dia pun seorang anak ulama, dia pun faham ciri kepimpinan ini ialah kesihatan. Kalau kesihatan tidak dilihatkan sebagai sihat, maka kita dalam Islam menolaknya. Pemimpin mesti sihat. Pasti. Jadi itu sebab kalau kita tengok cara Tun Dr. Mahathir nak menunjukkan dia sihat, dia main kuda, dia bawa kereta, dia naik basikal. Dia bukan makna nak tunjuk naik basikal tu suka-suka. Dia nak menyampaikan satu pesan kepada rakyat. Aku sihat. Walaupun umur aku 95 tahun, aku boleh kayuh basikal. Umur aku 95 tahun, aku boleh naik kuda seorang-seorang tanpa dipapah. Jadi rakyat boleh terima dia. Rakyat nampak. Ini berbeza dengan Muhyiddin sekarang. Dia menjadi tanda tanya. Dah ubat kanser dia, yang katanya taraf 4 dia dah betul sihat ke, tetapi rumus kabar angin cerita mulut, dia tak pergi ofis, dia buat kerja kat rumah. Jadi dia tidak sihat. Apabila tidak sihat, dia tidak layak untuk jadi seorang pemimpin umat. Itu pandangan daripada netizen sekarang. Sebab dia tak nampak. Betul juga kata Datuk tu. Dari segi Tun Dr. Mahathir kan, dia menampakkan kita, orang kata dari segi orang kata naik basikal yang Datuk sebut tadi. Selain daripada itu, Tan Sri Muhyiddin bawa kereta. Tapi Tan Sri Muhyiddin tidak. Dia jalan pun tidak berpapa. Kan? Jadi betul. Gambar-gambar tu macam Muhyiddin sekarang, dia tidak melihat pembangunan negara. Dia sibuk dengan majlis rasmi kan? Tetapi yang dia pergi melawat, projek, satu-satu benda tu tak ada lagi. Belum ada lagi. Baik, Datuk. Jadi kepada penonton-penonton yang sedang menonton kita sekarang, kita tengok banyak komen yang telah di dalam YouTube ada, di dalam Facebook ada, seperti biasa di dalam segmen kali ini, sejauh manakah PPBM akan konsisten dalam Muafakat Nasional bersama dengan kita seorang yang tokoh lah bagi saya, orang yang pandai, bijak pandai ni, Pulau Pangkor, Pulau Serada tu. Jemput berkunjung melancong ke sana. Media dan politik berpisah tiada. Itulah Datuk Zahrin yang bijaksana. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kita rehat seketika.